Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Azari daripada kelas Trafitik 3B. Hari ini saya akan baca 4 potongan ayat beserta asbabun nuzulnya. Okey, untuk ayat yang pertama adalah daripada surah Al-Baqarah ayat ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa utuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Maksud daripada ayat ini adalah, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Asbabun nuzul pula bagi ayat ini adalah, ayat ini diturunkan di Madinah. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah kepada ahli kitab supaya solat bersama-sama Rasulullah SAW. Allah juga memerintahkan ahli kitab mengeluarkan zakat dan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Mubarak bin Fudahalah meriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri, zakat merupakan kewajipan serta menunaikan solat. Allah juga menyuruh kepada mereka untuk rukuk bersama-sama orang yang rukuk dari umat Nabi Muhammad SAW sebagai bukti mukmin yang sejati. Kefahaman ayat pula bagi surah ini adalah, ayat ini diturunkan di Madinah. Sebab ayat ini diturunkan adalah kerana untuk menyatakan kewajipan kita sebagai umat Islam untuk solat 5 waktu, dan tuntutan membayar zakat amatlah diwajibkan. Solat diwajibkan kerana ia merupakan tiang agama, manakala zakat pula dituntut untuk menyucikan harta kita daripada hasil syubhat ataupun hasil yang tidak dirahmati oleh Allah. Ia juga sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Seterusnya, kita sebagai umat Islam perlulah taat segala perintah Allah agar hidup kita diberkati dan dimasukkan ke dalam syurganya. Pengajaran ayat pula bagi ayat ini adalah, sebagai hamba Allah, kita mestilah patuh dan mendirikan solat 5 waktu kerana ia merupakan tiang agama kita, agama Islam. Dalam pada masa yang sama, tuntutan zakat perlu dilaksanakan agar harta yang diperoleh mendapat rahmat dan redha Allah, dan juga ia membuktikan kita umat Islam yang berkualiti. Selain itu, taat segala perintah dan suruhan Allah membuktikan kita ini adalah seorang hamba yang lemah. Okey, untuk ayat yang seterusnya adalah daripada surah An-Nisa ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khaftum alla tufsidu fi yatama fankihu man tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khaftum alla taqdilu fawahidatan aw ma malakas aymanukum zalika anna alla ta'udu. Sadaqallahul azim. Okey, asbabun nuzul pula bagi ayat ini adalah, ayat ini diturunkan di Madinah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu an menjelaskan, ada seseorang perempuan yatim diasuh oleh seseorang lelaki, tetapi lelaki itu bukanlah ahli keluarganya maupun ayah kandungnya. Sebagai wali daripada si yatim itu, lelaki itu tertarik kepada si wanita yatim tadi dengan rupa parasnya dan hartanya. Lalu si lelaki itu menikahinya dengan mahar yang rendah. Setelah bernikah, si lelaki tersebut tidak melayani si isteri dengan layanan yang baik. Kefahaman ayat pula bagi surah ini adalah, ayat ini menyatakan umat Islam dilarang menikah dengan anak yatim jika tidak memberi nafkah yang mencukupi daripada aspek zahir maupun batin. Oleh yang demikian, hal ini dikira menganiayai anak yatim tersebut, dan ayat ini disertakan sekali hukum berpoligami dan haram jika tidak berkemampuan untuk memberikan harta dan kasih sayang yang sama rata kepada isteri-isteri yang telah dikahwini. Pengajaran ayat pula daripada ayat ini adalah, sebagai umat Islam, kita mestilah taat kepada Allah. Kita hendaklah menjaga, melindungi dan memberikan nafkah yang secukupnya kepada anak yatim jika hendak bernikah dengannya, agar dia merasakan kasih sayang dan rasa dihargai. Selain daripada itu, kita mestilah mempunyai harta dan agama yang kukuh untuk berpoligami agar isteri-isteri kita yang dikahwini peroleh kebahagiaan dan kesenangan hidup bersama dengan si suami. Okey, untuk ayat yang ketiga,
Ataupun surah yang ketiga adalah daripada surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sadaqallahul azim. Maksud daripada ayat ini adalah kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan ataupun sukatan, iaitu mereka apabila menerima sukatan gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk membahagi kepada orang lain, mereka pula kurangi. Asbabun nuzul pula bagi surah ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahawa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah adalah masyarakat yang sudah biasa melakukan kecurangan dalam menangkap ukuran dan timbangan barang dagangan mereka. Atas perilaku tidak terpuji itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 3 ayat ini. Ini dipetik daripada hadis sahih riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Kefahaman ayat pula bagi surah ini adalah ayat ini menyatakan tentang kecelakaan besar bagi orang yang curang dalam jual beli. Mereka juga memberitahu bahawa perbuatan curang dalam jual beli tersebut menunjukkan adanya perasaan tamak di dalam diri mereka, dan ianya hanya ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu betapa besarnya dosa-dosa orang yang memakan harta benda orang lain tanpa takaran dan timbangan yang benar. Sebenarnya mereka memakan harta orang lain dengan cara yang salah dan diharamkan oleh syarak. Berat siksaan yang diterima di akhirat adalah sangat berat. Tidak ragu-ragu lagi bahawa mereka itu dimasukkan ke dalam golongan yang mendustakan hari pembalasan, walaupun lidah mereka berkata bahawa mereka itu mengaku orang-orang mukmin yang tulus ikhlas. Pengajaran ayat pula daripada ayat ini adalah sebagai umat Islam, kita mestilah jujur dalam semua hal yang kita lakukan di dunia. Sebagai contoh, di dalam jual beli, kita mestilah berlaku adil dan memberi barangan sesuai dengan harga dan kuantitinya, agar rezeki yang kita peroleh daripada jual beli itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk ayat yang terakhir adalah daripada surah Al-Isra ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang membawa kerosakan. Asbabun nuzul bagi surah ini pula adalah tafsir Ibnu Khatib. Terdapat seorang pemuda yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan pemuda tersebut meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk beliau melakukan zina. Permintaan tersebut menyebabkan orang yang di sekeliling dengan Rasulullah SAW merasa terkejut. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Dekatkanlah dia denganku." Maka pemuda itu pun mendekati Rasulullah SAW. Apabila pemuda itu menghampiri kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bertanyakan kepada pemuda itu beberapa soalan. Setelah selesainya bertanya, Rasulullah SAW meletakkan tangan baginda pada dada pemuda tersebut, lalu baginda memohon doa kepada Allah, "Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharakanlah kemaluannya." Maka sejak daripada hari itu, pemuda tersebut tidak lagi berhajat untuk melakukan perbuatan zina walaupun sedikit. Okey, kefahaman ayat mula bagi surah ini adalah surah ini secara tegas melarang kita untuk melakukan zina. Zina adalah satu perbuatan persetubuhan antara lelaki dan juga perempuan yang tidak terikat dengan perkahwinan dan pernikahan. Secara kasar, zina tidak semestinya hubungan seksual, tetapi segala perbuatan seksual yang dapat menjatuhkan kehormatan diri dan juga merosakkan nama baik diri dan juga keluarga dikelaskan sebagai zina. Bukan itu sahaja, kita juga dilarang sama sekali untuk mendekatkan diri kita dengan zina, kerana perkara
sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang seburuk-buruk perbuatan, dan seburuk-buruk jalan adalah jalan zina. Pengajaran ayat pula yang dapat daripada ayat ini adalah sebagai umat Islam, kita mestilah mencuba sedaya upaya untuk menjauhkan diri kita daripada perbuatan zina. Hal ini kerana zina merupakan seburuk-buruk perbuatan. Selain daripada itu, kita mestilah sentiasa berusaha memohon Allah untuk pelihara kita daripada terjerumus ke jalan zina, dan juga kita perlulah memohon kepada Allah supaya untuk mendapatkan keredaannya untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.